اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 13, baris yang keempat daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tetapi yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku sungguh di dalam hatinya, hati tiap-tiap mukallaf, dengan bilang satu-satu itu 20 sifat, dan lawan pula 20 serta dalil-dalil bagi tiap-tiap satu itu. Ini sambungan huraian yang kelima berkaitan dengan ilmu usuluddin, yang mana permulaan umbi dan asas agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengenal Rasul. Mengenal Allah dengan bahawa kita mengetahui dan mengaku putus sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala amat banyak, tiada dihingga akad melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kewajipan secara pegangan, secara ijmal. Kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengetahui dan mengaku putuh di hati kita akan segala sifat kesempurnaan adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini secara ijmali, secara kasar. Kemudian macam lepaslah, tiap-tiap pegangan wajib disertakan dengan dalil. Apakah dalil? Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Dalilnya ada langit bumi, ada makhluk, tu je lah. Kalaulah Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, maknanya bersifat dengan sifat kekurangan. Dia dua tu je. Tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan berarti bersifat dengan sifat kekurangan. Kalau Allah bersifat dengan sifat kekurangan, bukan Tuhan lah. Kalau Allah bukan Tuhan, tak ada langit bumi. Sekarang langit bumi ada. Langit bumi ada ni, Allah Tuhan kita pastilah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Ini kita pegang secara umum terlebih dahulu. Maha suci Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan. Sifat kesempurnaan tidak terhingga banyaknya, maka sifat kekurangan lawan dia pun tidak terhingga banyaknya. Maka maha suci Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan yang tidak terhingga banyaknya bilangan sifat kekurangan. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pegangan kita hak peringkat permulaan. Kemudian sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Kita nak mengenal Allah, permulaan agama kitanya mengenal Allah. Nak kenal Allah, kenal sifat. Dan sifat Allah tidak terhingga banyaknya. Amat hak dalam sifat Allah tidak terhingga banyaknya, setakat mana gak padang dinamakan kita kenal Allah, kita beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang secara umum tadi, Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Setakat manakah daripada sifat kesempurnaan yang banyak tadi ni, kita belajar, kita pegang sifat Allah, hak sebahagian tadi ni, hak dinamakan kenal Allah. Maka tubiklah sifat 20. Lepas tu lagi kata sini,
Sifat ke-19 Allah tidak terhingga banyaknya, tetapi yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku sungguh kejak di dalam hatinya, hati tiap mukallaf, dengan bilang satu-satu itu. Bilang satu-satu ini secara tafsil, secara detail. Secara satu-satunya 20 sifat. Baru tu baik sifat 20. Bukan sifat Allah 20. Bukan sifat Allah 20. Hak 20 ni kita pegang, kita mengetahui, mengaku putus di hati secara satu-satu sampai kepada 20 sifat. Panggil kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini sekurang-kurang 20 sifat. Tapi bukan sifat Allah 20. Kalau kita pegang sifat Allah 20 je, tidak kenal Tuhan tu. 20 je sifat Allah. Sifat kesempurnaan bagi Allah 20 je. 20 ni secara satu-satu, secara tafsili. 20 sifat. 20 sifat ni setengah daripada sifat kesempurnaan, bukan setengah lah, sebahagian daripada sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Dan lawan pula 20. Dan lawan pula 20. Macam ulang cak kali lah. Dia datangkan lawan ni untuk mengkejakkan pegangan hak 20 tu lah. Sebab apabila kita pegang ada, hak tak ada tu tak lah sama sekali. Bila kita pegang tidak ada permulaan, ada permulaan, terlawan dia memang tak lah sama sekali. Dia lazim malzum je. Macam kita lah, kita makhluk ni. Kalau besar, tak kecil. Kalau kecil, tak besar. Ya kan? Kalau gagah, tak ada lemah dia. Kalau lemah, tak gagah lah dia. Ni dia dua ni berlaziman. Mana sini pegang tu Tuhan bersifat dengan sifat 20, ceritakan lawan ni. Tuhan ada, tak ada, tak sama sekali. Tuhan kuasa, lemah, tak sama sekali. Jadi datangkan lawan tadi untuk menkejakkan pegangan yang wajib, serta dalil-dalil bagi tiap-tiap satu itu. Kena ada dalil masing-masing. Wujud dalil dia sendiri, kidam dalil dia sendiri, baqa dalil dia sendiri. Kena ada dalil masing-masing. Tapi dalilnya tetap langit bumi ni juga. Tetap langit bumi ni juga. Apakah dalil Tuhan ada? Ada langit bumi, ada makhluk. Apakah dalil Tuhan bersifat dengan kidam? Dalilnya ada makhluk. Tu je. Tapi maknanya dalil mestilah pada satu-satu pegang, walaupun dalil yang sama. Macam juga kita berpegang secara ijmal Allah Ta'ala, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita naik syahadah, Allah Ta'ala Tuhan kita bersifat dengan sifat kesempurnaan tadi. Dalilnya ada langit bumi juga. Sama je lah. Dan 20 sifat yang wajib atas yang wajib atas mukallaf mengetahui itu setengah daripada perkara, setengah daripada sifat yang diijma' ulama atasnya. Hak 20 ni setengah daripada sifat yang diijma' oleh ulama. Ijma' mana pun sepakat di kalangan ulama tauhid. Tapi ijma' di sini kena faham molek. Sepakat di sini sepakat pada i'tikad 20 sifat tu. Tapi pada bilang satu-satu tak sepakat. Hak sepakatnya pada i'tikad dan bilang adalah 13. Itu sepakat. Adapun ijma' 20 ni ijma' pada pegangan. Sebab di sini timbullah pula. Biasa tak dengar sifat 13? Tak biasa dengar sifat 13? Biasa tak? Ke dengar sifat 20 je? Biasa dengar tak sifat 13? Biasa dengar? Kita jawab budak tak ada yang 13? 20. Tak ada 13, 20. Jadi dia jalanan 20 ni adalah jalanan yang masyhur. Masyhur ni maka surah qailuhu. Ramai orang mahu sebut tu 20. Dia masyhur, tidak semestinya muktamad.
Masyhur tidak semestinya muktamad. Tapi dari sehur 20. Tapi sebenarnya hak muktamad, hak kuat dalil adalah 13. Atau hak muktamadnya 13 mana hak 20 tu juga, cuma tak masuk kaunuhu je. Mana wujud sampai ke kalam. Jangan pula 13 pula ustaz sebut. Hak sama dah 20. Kena tambah pula jadi 33. Taklah hak 20 tu lah. Cuma kaunuhu tu tak masuk lah. Tak masuk secara bilang, secara satu-satu. Secara tafsiri tak masuk. Tapi kok mana pun kaunuhu qadiran, ijma' ulama sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ijma' ulama sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya kita pegang secara ijmal. Sekarang pegang cara ijmal. Tapi secara tafsilinya, hak mutamaknya 13 badan. Kita nak ambil 20, tak mahu 13. Nak ambil banyak lah. 20 banyak, 13 tak banyak mana tu. Yelah kita ambil 20 pun belum tentu lagi. Sebab hak ni pegangan. Kita nak pegang, kena reti dulu. Reti, lepas tu kejap pegang. Bukan setakat perkataan kaunuhu qadiran. Bukan ni. Kita nak reti apa makna kaunuhu qadiran kita nak pegang. Ini bukan perkataan ni, ini pegangan. Nak kena faham molek. Orang nak faham kaunuhu tu payah. Payah nak faham kaunuhu tu. Kalau tanya betul benar, kadang-kadang di Terengganu kita ni tak berapa nak tepat. Cara huraian tu pergi pada sifat 20. Kebanyakannya hurah secara jalanan Imam Asy'ari. Sebab jalanan Imam Asy'ari 13. Jalanan Imam Maturidi dengan Imam Haramain 20. Hak ni kadang-kadang kita je lah bilang 20. Tapi kalau tanya betul benarnya apa maksud kaunuhu tu, belum tentu tepat dengan cara fahaman kita tu. Maknanya tak tepat dengan jalanan sifat 20, tepat dengan jalanan sifat 13. Kalau terjemahan keadaan yang kuasa itu baru terjemahan alih bahasa. Itu baru alih bahasa. Sebab tu kita kata walaupun jalan masyhur ni 20, kemudian hak 7 tu payah, hak mutamak 13. Makna dalam bab pegangan ni ringkas je, simple je. Simple. Sebab kalau kita nak pergi pada kaunuhu tu banyak perkara pula, ilmu fardu kifayah yang kita kena reti. Boleh pergi kepada kaunuhu, boleh pergi kepada sifat 20. Kalau tidak kita pegang jalanan sifat 13. Hak tu ijma' ulama. I'tiqad pun kena pegang, secara bilang pun ijma' ulama. Secara bilang. Secara bilang ni maknanya bukan kata hak jenis mengaji sifat 13. Ambil kaedah mana pun di awal Islam tak ada sifat 13. Tapi dalam pegangan ijma', Allah ada, Allah kidam, Allah baqa, Allah mukhalafah, Allah wahdaniyah, qudrat, iradah, hayat, sama, basar, kalam. Mana walaupun kita kata, kalau kata ijma' sifat 13, pegangan ijma' sifat 13, bila terbit sifat 13? Sifat 13 terbit pada masa Imam Asy'ari, itu kurun yang keempat. Kata apa kita kata ijma' sebab 13 timbul pada Imam Asy'ari. Ijma' ni hak 13 tu secara bilangan. Tapi pegangan sebelum tu tak pegang Allah Ta'ala qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ijma'. Sebab kadang-kadang kita kalau sebut itu, orang akan persoal balik. Pandai sebut kata ijma' sifat 13. Sifat 13 tu timbul kurun yang keempat. Sebelum tu tak ada pun. Tak ada, disebut kaedah bilangan. Ni sebuah dalam pegangan tu ada ijma'. Tu ada, itu hak mula-mula sekali je. Jadi yang masyhurnya adalah 20, walaupun tidak muktamad pun. Tadilah tak semestinya masyhur adalah muktamad. Ni dalam bab tauhid, bab fiqh sama ke? Dalam bab fiqh nak cerita hak masyhur dengan muktamad ni. Masyhur ni ma kasra qailuhu. Ramai orang cerita gitu. Contoh dalam hukum fiqh, contohnya semai jemaah wal laki. Apa hukum di semai jemaah wal laki?
Orang lelaki semajmuk ni apa hukum? Apa hukum? Nak tanya masyhur ni apa hukum? Kau masyhur tak tahu juga. Tak masyhur kalau gitu kau. Apa hukum ni? Fardu kifayah. Masyhur kita fardu kifayah. Hak mutamak bukan fardu kifayah. Hak mutamak sunnatun muakkadah. Bukan fardu kifayah. Tapi masyhur kita fardu kifayah. Mana kalau suti kapung tak ada seorang habuk semayang berdosa habis. Yang mutamak dalam mazhab Syafi'i kita sunnatun muakkadah. Suti kapung tak ada satu pun jemaah didirikan, makruh, bukan berdosa. Tapi kita kan sebut kata sunnatul muakkadah, bakal dia tak biasa dengar. Kita biasa dengar kat fardu kifayah lah. Mana kalau suti kapung tak semua jemaah kat berdosa habis. Orang lelaki suti kapung tu. Kalau kita suruh gitu. Tapi mutamaknya sunnatul muakkadah. Ini dalam mazhab Syafi'i kita. Ada cerita ada juga. Fiqh pun sama, masyhur tidak semestinya muktamad. Jadi 20 ni setengah daripada perkara sifat yang diijma' ulama atasnya. Ada ijma' pada pegangan, pada bilangan itu ada khilaf lah. Pada bilangan ada khilaf. Maka barang siapa mengingkarkan dengan mengatakan tidak wajib diketahui akan dia akan sifat 20 ni, maka jadi kafir. Kerana apa jadi kafir? Kerana ia mengingkarkan ijma', lagi pula mengingkarkan ada Tuhan. Kerana ada itu setengah daripada sifat yang 20 itu. Maknanya kalau kata tak wajib tahu sifat 20, maka jadi kafir. Ni ibarat yang kita kena hurailah. Tak wajib tahu sifat 20, kafir. Sifat 20 tak ada dah Quran yang keempat. Dah di awal Islam kafir. Salah faham. Makna sekarang ni di awal Islam pegangan dia bukan setakat sifat 20. Sebab dia pegangan kembali pada Quran. Pada Quran ni banyak cerita sifat dan asma Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekurang-kurangnya kita kenal Tuhan ni hak 20. Tapi 20 ni sekurang-kurang kalau kita mengaji lebih tinggi lagi, pergi pula pada nama-nama asma Tuhan, tak jadi 20 dah lah, banyak laginya. Tapi sekurang-kurangnya dalam pegangan kita ni, ada pegangan Allah ada yang tidak ada permulaan, ada yang tidak ada kesudahan. Allah Ta'ala ni tidak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala Tuhan yang satu. Ni hak ijma' ulama ni, hak ni wajib kita kena tahu. Tapi nak tahu macam mana hak ni terpulang lah. Nak pergi pada kaedah 40 ke, nak pergi kepada kaedah Quran, tu terpulang. Tu terpulang lah nak pergi pada kaedah Quran tu. Sebab kalau kita pergi pada kaedah Quran, kita berpegang sama juga Tuhan ada, tak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Mana orang ngaji kaedah Quran tak pegang Tuhan ada, sama je. Harga timbul pula kan kata tak ngaji sifat 20 kafir kan. Dia sekarang ni nak mengaji biar pegang sifat kesempurnaan Allah, sifat tadi sekurang-kurang tadi. Tapi kita boleh ninggap kaedah mana? Kaedah sifat 20 lah, macam duk cerita 2-3 minggu lepas dah, samalah. Peringkat permulaan. Tapi bukan berarti setakat tu kita orang belajar ni, belajarlah tafsir Quran, kita belajarlah. Tapi peringkat permulaan kita ambil ni dulu. Tapi ini sebenarnya kita mengaji dalam kitab seumpama ni pun bukan peringkat permulaan. Peringkat permulaan macam kita mengaji masa budak-budak dulu, tu ajar mulut je, tak ada kitab. Ajar kita mula-mula dulu kan. Tuhan ada, tak ada permulaan. Tuhan satu, tidak berbilang. Tuhan kuasa, Tuhan menjadi sang segala-galanya. Segala-gala yang berlaku ni Tuhan yang jadikan. Kainat tak boleh bekas sama sekali. Itu pengajian maksah sungguh tu. Tak ada kitab-kitab. Kalau pergi pada kitab ni, dia panjang lebar cerita ni. Dia panjang dengan kitab ni. Mana kita kata kalau kaedah permulaan secara simple, macam tu aja tu lah. Kan ada kitab pun. Kau tu tak ada tekan dulu kan, kainat tak boleh bekas. Tidak erti lagi kainat tu apa. Tapi dengar dah kainat tak boleh bekas. Tapi tu ajar mula-mula ni ajar pandai sebut dulu. Lepas tu kita faham lah maksud dia pula.
Kata orang tua ni kadang-kadang ada setakat tu je. Dah ilmu dia setakat tu je. Tapi maknanya hak disebut kainat tapi bekah tu daripada budak kita dengar dah. Kainat tapi bekah. Kainat tapi bekah. Berapa kainat dah tahu kita je. Tapi nak cerita itu kaedah mula-mula. Tapi kaedah tu benda ni jadi dah untuk permulaan. Tapi huraian tu tak ada. Huraian tu tak ada. Mana kalau huraian tu tak ada, bukan salah sistem sebab 20. Kekurangan orang tu sendiri. Orang royak tu kurang faham. Sebab saya sendiri pun kalau pergi kelas-kelas baru ataupun kelas-kelas yang majlis ilmu dia agak kurang, tak baca kitab. Sebab apa kalau nak pilih kitab, mana ada kitab hak cukup-cukup fardu ain, dia banyak huraian fardu kifayah lalu lah. Tak baca kitab, kadang dah tulis gitu je, ambil permulaan. Sebab kadang-kadang kalau kelas tu berpanjangan, macam sini berpanjangan, tak ada masalah lah. Kalau kelas tu banyak sekali seminggu, gitu je kelasnya. Pendalaman contohnya, pendalaman sungguh sekali seminggu. Kadang-kadang kosong terus kalau pendalaman. Kosong terus. Ahli Jumaat ramai, Maghrib Isyak ramai. Dia tak ada orang nak ngajar. Sekali seminggu, kadang-kadang sekali sebulan dia buat kelas. Bukan pendalaman gitu sungguh. Sebab saya ingat dulu masa budak-budak, ingat duk surah dah. Sebab rumah tepi surah. Ingat mereka surah dah. Gaib Isyak memang duduk situ lah, tak pergi mana. Tak pernah orang ngajar. Mana antara gaib Isyak tu kita duduk canggung orang tua tu. Orang tua dia cerita orang tua. Kadang dia cerita ni ada budak ni dia kata ni. Ada cerita. Dia cerita orang tua. Dia cerita orang tua. Dia kata ada budak. Orang tua kan cerita apa benda gitu. Tapi mana kelas lah dah. Orang ni balik, tak balik. Jadi kadang-kadang suatu tempat tak ada kelas. Jadi kita nak pilih kitab, kena pandai juga. Kalau kita pilih kitab ni, kita kata kecek. Dah ni dah kecek dah ni. Tak kecek dah ni. Al-Misbahul Munir tak kecek dah ni. Pertengahan lah kita kata. Jadi kalau kita nak kupas fardu kifayah sedalam-dalamnya, atau pekoh kita nak cerita bila. Tasawuf dia kita nak cerita bila. Apa doain. Kita nak ajar fardu kifayah pun biar fardu ain dulu. Kita duk tekan fardu kifayah tauhid dan fardu ain pekoh, fardu ain tasawuf. Atau kadang-kadang sekadar ambil catatan, tulis baik-baik gitu je. Satu hurah secara simple je. Cuma yang jadi panjang sikit kadang-kadang, itulah bab qadar iradah, qada. Tu pun panjang. Kenapa? Kerana kadang-kadang tak pernah belajar. Kadang-kadang pernah belajar tapi dia bawa salah pengajian. Jadi panjang lebar situ. Kadang-kadang nak kena cerita sebab tadilah kadang-kadang kita dengar jak budak kainat tapi bekah. Kita tak faham apa maksud. Cerita tu molek dah kalau hurang molek. Tapi tadilah kemungkinan orang yang ajar kita tu tahap tu je boleh cerita kitanya. Tapi mana kalau dia boleh cerita setakat tu, mana dia boleh hurap pada. Sebab saya pernah mengajar berkaitan dengan kata panjang sikit bab qadar iradat, qada. Cerita ada orang. Dia orang biasa je. Dia kata dia start ngajar tu dia. Memang pegangan dia gitu dah. Sejak budak orang tu dia ajar dia gitu. Orang tu dia ajar kan bukan ajar kitab tak ada, ajar mulut je. Sebab di masa yang sama ada orang yang dia tak faham, dia kata dia pening. Hak depan duk pening ni pula orang hak duk depan sama. Dia jadi tok imam. Dia jadi kalau tahlil dia tok syekh. Kalau berzanji kau tak ada hak suara sedap dia lah. Tapi cerita bab pegangan dia pening. Sebab apa? Dia tak pernah dengar bab ni. Hak kawan dia ni pula tak pernah dia tok imam pun, orang biasa je. Bila kawan dia pening dia tidak lah. Hak kita pegang mana gitu. Orang tua kita dah ajar kita gitu lah. Tapi nak cerita cara detail hak ni nama gapo pegangan terpesong, tu nak cerita lah. Tapi kalau kata tak betul, tu tak betul, tu tahu tak betul. Tapi nama gapo hak tak betul ni, dia tak tahu, tak apa tu. Maknanya dia ngaji secara lisan jadi orang tua, lepas tu pegangan dia. Cukup. Tu simple je pegangan. Dia kata belajar bila? Belajar mana budak-budak dulu lagi. Dengan orang tua dia belajar. Mana belajar cara berkitab? Tak ada. Belajar cara dengar gitu je.
Tapi oleh kerana kalau kita tak pergi pada sifat 20 ni, kadang-kadang kita tak tahu nak cukup. Dan kalau kita mengaji sifat 20, kita ni sendiri secara fardu kifayah pun fardu kifayah lah. Kalau sebut tu kan, ni payah sikit. Kita pergi pada sifat 20 secara fardu kifayah, mana kita kemah molek. Time kita nak ajar anak-anak kita ke, kita boleh pilih hak mana ke hak mustahak permulaan, hak mustahak fardu ain permulaan. Hak kata simple je, kita ajar tu dulu. Jadi sini kata tak boleh sifat 20 ni kafir, dia tak mengetahui sifat 20 ni kafir. Dah. Bukan makna semata-mata kaedah sifat 20 je. Tapi kita kalau tak kaedah sifat 20, kaedah mana lagi kita ni? Kaedah sifat 20 kita tak salah lagi lah. Cuma kediam tu mungkin kita mengaji bertambah pengajian. Mana kau asalnya tetap kita pegang Tuhan ada, pegang Tuhan sedih tidak ada permulaan, pegang Tuhan bakak memang sifat 20. Mukhalafah pun sifat 20, wahdaniyah pun sifat 20, kudrat, iradah, samud, basar kan sifat 20 dah ke. Sebab itulah kalau kata tak wajib ngaji sifat 20, tak wajib ngaji sifat 20, tak salah kata tak wajib ngaji sifat 20 tu, tapi jadi kesamaran lah kepada kita orang awam. Sebab kalau dah ngaji sebab lebih kita nak kena tahu ngaji kaedah mana, ngaji kaedah Quran. Kaedah Quran bukan semua orang. Jadi kesamaran. Mana kalau kata tak wajib ngaji 40, bukan maknanya tak ada pegangan. Mungkin dia pergi pada kaedah Quran, itu lagi baik. Tapi bagi kita orang awam, tak ngaji ngaji 40, kita pun nak ngaji 40. Dan kita ngaji ke melalui Quran. Dah, lepas tu kita pegang mana? Dia orang kata tu, dia bawa kepada kaedah Quran. Kita dengar ni pula, kita boleh turut kaedah Quran macam dia. Bila tu lagi kita pandang. Ini bukan salah kaedah Quran, ini kita kemampuan. Yang saya jumpa kadang-kadang yang bab pegangan qada-qada rukun iman tu sendiri tak lepas, bukan berpegang dengan akidah yang kufur, yang tidak ada khilaf ulama kufurnya, bukan tak mengaji ilmu Quran. Kan kata tak masuk kelas tafsir Quran, masuk. Dan saya pernah jumpa orang yang mana dengar tafsir Quran ni belah tahun dah, berkali daripada awal pakar akhir dah berkali. Hak dia dituruti kelas tu. Tapi kenapa sampai ke sudah bila kita mengajar kaedah sifat 20, tapi bukan kaedah sifat 20 kita cara tak adilah, cara cerita je, tak ambil kitab. Maknanya kena-kena dia berpegang di akidah dia, kainat ui bekah. Tu dia buat diri. Bukan cakap mulut makan nasi kenyang, pisah tajam putu tu cakap adat. Tu tak salah. Hak ni dia kata dia pegang gitu. Dia pegang pisah bahasa dia memutuskan. Tak pegang Allah. Pegang Allah mana pisah kan? Tak ada Allah kan? Tapi kalau dengar dengar sama kan? Dengar mana? Dengar tadi lah ilmu Quran. Tapi ilmu Quran tak padang. Cuma dia tak urut, tak mampu dengan keupayaan dia tu. Yang salah faham ni, itu keadaan yang terbaik. Tapi keadaan yang terbaik, kita pun kena ada persediaan yang terbaik lah. Dan ginilah, kita tosok keras sangat, kita ambil dua-dua. Kaedah sebab 20 kita ngaji, kaedah Quran kita dengar macam biasa, pelajari ilmu. Kalau orang kata tak ngaji sebab 20 kafir, tak ngaji sebab 20 rosak pegangan, tak semestinya gitu. Tak mestinya gitu. Tapi kalau tak ngaji sebab 20, ambil kaedah mana? Kita ambil kaedah tinggi Quran. Mau ambil kaedah tinggi Quran, kau kat mana tak ngaji ni kaedah sebab 20? Tak sekolah. Sekolah belaka dah, sekolah ada sebab 20. Sebab 20 juga dianya. Tak lagi. Cuma janganlah naik tinggi tu lupa hak permulaan. Lupa permulaan. Tapi kita rasa nak ajar kaedah Quran, kita ajar, tapi jangan nafikan hak sebab 20. Base molek ni kena ada dua-dua lah. Kena ada dua-dua. Sebab orang tu dulu jadi kemah pegangan. Orang dulu tu tengok zahir dia biasa je. Orang tu dulu tak ada kata jangok macam kita learning. Kita learning jangoklah rupa agama tu. Jangok rupa agama.
Orang lelaki dengan pakaian dia, pakaian rupa agama. Orang puang dengan pakaiannya comel loteng, janggut sungguh rupa agama. Tapi kadang-kadang pegangan tak ada. Orang dulu pakai biasa je. Sebar gitu je kain kalau lelaki. Kalau orang puang pun kadang-kadang dibeli selendang gitu je. Tapi dalam pegangan. Dah kita bukan tak berjanguk, syariat zahir ni berjanguk lah. Pakai comel. Kalau kita pakai janguk tu, mana kita jaga sikit akhlak kita. Ada piah atas kepala pun kita jaga dak akhlak kita dah. Kan? Pergi bazar Ramadan tu. Jumpa comel-comel tu. Masa piah di atas kepala ni awak panggil kau. Ha tu cari piah lembek kan. Tak sedap Ambil piah pun orang pakai. Sebab apa? Tuan, rupa agama tu boleh jadi benteng kepada kita. Tak agama kita ni pakai piah nak pergi ngorak tak jadi macam tu. Orang puan tak layan kitanya. Oh, ayah haji yang piah tak pelih. Mana bukan kita menafikan waktu. Tapi orang dulu walaupun zahirnya lebih kurang je, tapi dalam mana kuat. Ambil mana? Ni ilmu kaedah sifat 20. Tadi kaedah sifat 20 ada jalanan yang masyhur. Utamanya sifat 13. Jadi hak 20 ni ijma' ulama, barang siapa engkarkan dengan mengatakan, tak wajib diketahui akan dia, akan sifat 20 ni, maka jadi kafir. Kerana ia mengengkarkan ijma', lagi pula mengengkarkan ada Tuhan. Dia kan ni orang yang tak ambil sifat 20, dia tak engkar Tuhan ada. Nak faham ni? Hak kata kafir ni, dia engkar sifat 20, lepas tu Tuhan ada ke tak? Tak ada lah Tuhan. Sebab apa? Sebab 20 tak betul belaka. Sebab dia kata ada Tuhan, Tuhan tak ada. Tuhan dia kafir. Kalau cuma dia engkar sistem sahaja, pegangan di Tuhan ada, tak ada permulaan, tak ada kesudahan, tu dia engkar sistem, dia tak engkar sifat Tuhan. Dia tak engkar sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadilah percakapan semua tu bawa kepada kesamaran kepada orang awam. Kesamaran pada orang awam. Sebab apa? Kalau bagi orang yang kerah, dia engkar pada 20 kafir mu. Roh pula dia engkar pada 20 kafir. Kafir di sini dia engkar sifat tu, wujud pun dia engkar mana Tuhan tak ada, kidam pun dia engkar Tuhan ada permulaan, bakak dia engkar Tuhan ada kesudahan. Tu baru kafir. Dia orang tak ambil sifat 20, dia engkar wujud Tuhan ada, dia engkar Tuhan kidam bakak. Dah. Ada. Tapi tak adalah pada percakapan yang seumpama ni dilotor dalam masyarakat awam. Masyarakat awam yang ilmu agama macam masa sebut dah lepas-lepasnya, cukup makan sahaja, dilontorkan dalam masyarakat, maka timbul tak ni lah. Orang ni dia tambah sistem 40. Tak payah 40. Kalau dia kata mu kafir, dah kitab ni kata kafir, kitab tak boleh baca sendiri. Kitab tak boleh baca sendiri. Lepas tu sini dia kata engkar ada Tuhan. Itu orang kafir. Engkar ada Tuhan, ada Allah Subhanahu wa taala. Balik tadi masalah kata kainat tak bekas. Dalam bab ni, dalam bab kata makhluk tak bekas ni, kalau berpegang macam tadi tu, makhluk bekas macam saya jumpa tu, tu habis cerita lah tu. Habis cerita. Mana amal ibadat, bukan kata amal ibadat, mana dia kekal neraka selama-lamanya. Semayang, puasa, haji, semuanya dah pakai belaka. Yelah, ni kena mengaji. Sebab kalau tak mengaji kok, pandangan mata kasar zahir kita kok, lah pisah tau. Kan pisah. Ada nampak Allah mari kerak situ? Ada nampak Allah mari kerak? Tak pisah. Kalau pisah tu pun payah nak kerak. Tak lu. Tapi kalau pisah tu tajam, mudah lu. Pandangan zahir kita pisah. Jadi macam mana kita nak berpegang pisau tak bekas, kainat tak bekas? Kalau sebut kainat saja tak jadi, tak faham kitanya. Kainat ni makhluk lah. Makhluk ni termasuk pisau. Kainat tak bekas, mana pisau tak bekas? Tapi kalau kita belajar dah kecek gitu, kita terima mudah-mudah je. Tapi kalau belajar tu mikir pisau tak bekas selama kening,
Pisahlah. Dia mikir penorana sebab apa ini benda gaib. Qada ni benda gaib. Boleh buktikan? Allah yang memutuskan. Boleh buktikan? Zahirnya pisah. Ini benda gaib. Tapi kalau kita pacak dia awal-awalnya budak ni, maka pegangan dia tak ada persoalan. Jangan. Mana cerita tu dulu mengajar mulut tu, itu comel dah. Itu comel dah. Itu asal dia. Sebab kita dengan anak-anak ni bukan setakat suruh semayang puasa je. Bak sifat Tuhan ni. Bak afa'al Tuhan. Mana afa'al Tuhan? Sekalian perkara, sekalian yang berlaku ni adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian perbuatan adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan makhluk tak bekas sama sekali. Kainat tak bekas. Ini ajaran orang tua dulu. Tak tahu orang tu aja suruh ngapal 40 tu biasa je lah. Dah budak-budak kan. Dah budak-budak ngapal, kita ngapal lah. Itu kita panggil peringkat permulaan ajar agama. Mana arti kata bertahun nak untuk simple untuk pegangan. Hak ngaji bertahun-tahun tu itu untuk mendalami. Kerana ada itu wujud tu, ada ni masalah wujud. Setengah daripada sifat yang 20 itu. Kalau kita kata ni kita kata kita engkar sifat 20, maknanya kita engkar ada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab ada wujud tu lah. Setengah daripada sifat yang 20 itu. Hak ni ada kafirnya. Dia menafikan sifat 20. Bukan dia menafi sistem. Dia menafi sifat tu. Dia menafi sifat kudrat. Dia menafi sifat iradat. Tu kafir lah. Tu kita maklum tau. Tuhan kudrat tak? Tuhan lemah. Tuhan ilmu tak? Tuhan jahil. Tu buat kafir. Berertinya, erti dia engkar ada Tuhan ni. Tidak boleh kata Tuhan ada dan sebaliknya. Kalau kita tak erti sifat 20, nak pegang Tuhan ada pun tak boleh pegang sebalik. Kenapa kita tak ngaji sifat 20? Kaedah ni, kaedah sifat 20. Tapi kita orang ada syahadah, orang yang ada Quran, hak sifat wujud ni asal dia. Sifat wujud ni asal. Sebab dia nak susung sifat apa sekalipun, termasuk kita sendiri makhluk, kita sendiri ni nak cerita apa-apa hal pun hal kita kena ada dulu. Nak kita ni besar ke, kita ni kecil ke, kita ni kuat ke, kita ni lemah ke, kita ni hitam ke, putih ke, mula-mulanya kita tu ada. Boleh cerita. Samalah juga dalam bab Tuhan ni. Permulaannya Tuhan ada. Itu permulaan. Sampai peringkat pegang Tuhan tak ada. Oh ni terang-terang lah orang kafir ni. Terkatalah hak tak ngaji langsung. Hak tak ngaji langsung bab pegangan. Tapi mak ayah dia Islam. Untuk setakat tu Allah ada tu memang dia dalam pegangan. Untuk setakat Allah ada tu. Tapi tak padang lagi setakat Allah ada, kena cukup sifat 20. Kalau Allah ada, kita tak berpegang kudrat Allah, tak sah lagi pegangan. Tapi nak ceritanya, untuk setakat pegang tu ada, memang ada yang pegangan. Sebab kata orang Islam, memang ada yang pegangan. Tak bisa jumpa orang Islam, mak ayah dia Islam, tapi tak pernah belajar, tak pernah apa-apa pun. Fatihah tak anda baca. Bukan kata tahiyat, Fatihah tak pandai baca. Saya pernah jumpa orang Sarawak tak pandai baca Fatihah. Tanya dia, takut dia mu'alaf ke? Tak. Ayah dia mu'alaf ke? Tak. Mana keturunan dia Islam. Kalau ayah dia mu'alaf, mungkin ayah dia jahil, tak pernah ajar dia. Mana keturunan dia Islam. Tapi tak kerti apa satu. Tapi orang seumpama ni, untuk setakat Tuhan ada tu, ada pegangan tak? Ada, untuk setakat Tuhan ada tu. Tapi tak padang, pegang Tuhan ada saja. Nah, kalau tak pegang Allah yang menjadikan segala-galanya, tak padang gitu. Tapi mana setakat untuk pegang Tuhan ada, sebab peringkat dia menafikan ada Tuhan. Ni berat dah lalu ni, kalau kata kafir mana sabar lah. Maka orang yang tidak boleh berkata dengan ada Tuhan itu,
orang kafir wal iyazabillah. Tidak boleh berkata di sini, bukan hak zahir ni, ini cerita bab pegangan. Mana tidak berpegang di akidah dia Allah tu ada, kafir lah orang ni. Kalau berkata tu untuk abuat Islam. Kita cerita sini bab pegangan. Mana berkata mana dia tak berpegang di akidah dia tu ada, memang kafir lah orang ni. Tapi kalau setakat pegang tu ada, tapi tak mencukupkan sekurang-kurangnya sifat 13, tak sah pegangan. Kalau tak pegang Tuhan, tidak ada permulaan, sah pegangan. Tuhan macam kita juga, ada permulaan, ada permulaan. Allah dijadikan. Kalau Allah dijadikan, bukan Tuhan lah dijadikan oleh orang. Kalau tidak berpegang Allah Ta'ala baka, memang sah kafir. Kalau tidak berpegang Allah mukhalafah, Allah Ta'ala macam makhluk juga, berjising macam makhluk juga, pergi mari macam makhluk juga, itu memang sah kafir. Kalau berpegang Allah wahdaniyah, Allah Tuhan ada dua, itu sah kafir. Tu kan? Kalau tidak berpegang Allah bersifat kudrat, Allah lemah, memang kafir. Allah ini pekak, memang kafir. Allah buta, memang kafir. Allah bisu, memang kafir. Atau kata sebab 20 ni tak ada, memang kafir. Tapi kita nak dapat pegangan ni, kaedah mana? Tak sebenarnya kaedah sifat 20. Tapi kitanya tak ada jalan lain lah, jalan sifat 20. Nah, kita baca kaedah Quran. Ayat sebut sama kan? Wa huwas samiul basir, ayat dalam Quran. Wa huwas samiul alim, dalam ayat Quran. Apa terjemahlah Tuhan mendengar, melihat, Tuhan mendengar, Tuhan mengetahui. Mana ada pegangan kita ni? Asalkan ada pegangan je. Tapi yang kadang-kadang kita pegang tu, bila tubik Al-Quran kita pegang, sebenarnya kerana kita ada pegangan dah kaedah ngaji awal. Kan gitu. Kita ngaji dah awal kaedah sebab 20. Benar bila dibaca Al-Quran, kemah kita ni. Sebab tu bila macam tadi lah, bila kata tak wajib ngaji sebab 20, kesamaran kepada kita orang awam. Kalau bagi orang yang pandai, dia boleh tanggung. Dia kata tak wajib ngaji sifat 20 tu, tak wajib ngaji kaedah tu. Bukan tak wajib ngaji sifat Tuhan. Kita nak kenal Tuhan, kena ngaji sifat dia. Jadi orang pandai dia boleh tolong huraikan. Kalau orang pandai keliru. Kalau orang pandai sikit, bawa dia kata kafir mu tak ada sifat 20, kafir lamanya. Padahal sistem yang dicerita bukan sifat. Apa ada perbezaan tu? Lah kalau adalah orang ngaji sifat 20 faham seumpama tu kata tak wajib ngaji sifat 20 kafir, itu bukan salah pengajian sifat 20. Kadang-kadang dia sebut nama sifat 20, kadang-kadang belum tentu lagi dia betul-betul memahami kaedah sifat 20. Sebab pengajian tauhid ni kena beralu, kena guru yang betul-betul berguru, guru yang betul-betul mahir. Ada pun kita ngaji orang tua tu, kalau dia kena hak mahir senang molek lah. Kalau kena tak mahir, dia sekadar ajar kita ngapa je, tu kan salah sistem kemampuan hak ajar. Kemampuan hak ajar, kan salah sistem ilmu tu. Kalau orang ni dia kata nak ngaji 20 kafir, tu salah faham dia. Tapi berpunca daripada orang cakap tak kena dengan ayat, mengelirukan orang. Tak bisa dengar tu gitu. Tak wajib ngaji sifat 20. Bisa dengar? Tak bisa? Kuasai mana tu? Kuasai. Lepas tu ada pula orang kata, mengaji sifat 20, lebu kita. Dia kata lawan Tuhan macam. Itu bukan salah sistem sifat 20. Itu salah pengajian dia. Ataupun pengajian dia betul, dia tak pegang. Sebab kita ni mengetahui serta mengaku putus. Dia tahu saja, dia tak pegang. Kalau bawa tahu, Abdul bin Ubay pun tahu, kerana masuk majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tahu je lah, dia tak pegang. Itu salah dia. Kita dah kata gitu. Kalau kata gitu, orang boleh kata balik, lu orang apa Quran? Lebu Quran dibaca, nak boleh ingat suti Quran. Orang apa Quran tu nak boleh ingat lah, berapa kali dia baca, dia ulang. Tak ada. Dia ngapa Quran sama masa cokel nak lawan agama. Tak ada.
Dia salah ngapa Quran? Tak. Salah dia. Bukan salah ngapa Quran. Mengaji sampai pekat PhD pun aku lulusan dia nya. PhD pula bukan PhD biasa, PhD tasawuf no. Misalnya. Kalau ada lawan, itu bukan salah pengajian. Dia tak beramal dengan ilmu. Dia nak cari kesenangan dunia. Ilmu. Dia nak cari makan. Salah PhD? Tak. Ia tak beramal. Sama juga mengaji pada 20 lebu. Kadang-kadang dia ngaji, kadang-kadang dia ngaji hukum akal je. Macam sebelum ni lah. Wajib pada akal Tuhan ada. Wajib pada akal Tuhan mengetahui. Tidak pegang. Beda akal je. Akal terus berlepas lah. Tangga saja akal. Tangga bagi pegangan. Pegangan itu kita kenal. Hukum akal hanya tangga. Dari segi akal kita, Tuhan yang menjadikan langit bumi ni besar gini ni, Tuhan mesti Tuhan yang mengetahui. Lepas tu kita pegang dengan akidah kita, Tuhan mengetahui segala-galanya. Kita pegang kejap dengan akidah kita, Tuhan mengetahui segala-galanya. Tuhan peta gapo-gapo pun kita terima bulat-bulat akur, tak ada persoalan. Sebab apa? Ini adalah ketetapan Allah yang mengetahui segala-galanya. Sebab apa? Kita pegang dengan akidah. Tapi kalau setakat main wajib akal Tuhan ada, wajib akal Tuhan mengetahui, tak ada apa gitu. Dia main tangga orang panggil. Itu pun samalah. Salah pengajian, bukan salah ilmu. Macam mana? Pegangan hati tak ada. Tak. Allah mengetahui, dia pegang. Lepas tu dia tak yakin kepada tetapan Allah Ta'ala. Dia rasa macam tetapan Allah Ta'ala ni takut bawa kepada tak sejahtera ke mana? Wahara. Tak, dia kadang-kadang pegangan satu hal. Dia pegang kejap, tapi keyakinan kurang. Keyakinan kurang tu bukan tak ada pegangan. Mana pegangan dia tak mantap, pegangan dia tak kuat, pegangan dia tak tebal. Sebab apa? Sebab bagi syariat dia tak ada. Syariat dia tak sempurna. Bagi kita nak kuat pegangan ni, mari daripada syariat. Semayang, puasa, ibadat kita tu. Ibadat zahir dengan batin comel, hati akan mengkuatkan pegangan. Baru timbul keyakinan. Pegang kejap dah Tuhan ada, Tuhan mengetahui. Ya, pegang kejap dah Tuhan yang mengkodokkan rezeki. Contohnya kan gitu. Tapi memang was-was je nak makan gapo kayak gini. Itu yang jamin dah kan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak jamin dah Quran. Tidak ada hak dia merangkak di bumi ni, mereka Allah Taala rezeki, Allah Taala sedia belaka dah. Itu jaminan secara umum. Wa ma min dabbatin fil ardi. Kalau ada tamu di bumi, Tuhan jamin, Tuhan susun belaka dah rezeki. Itu jaminan secara umum. Jaminan kepada orang yang beriman ni pula, yang bertakwa, jaminan khusus pula. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tak terjemah dah ayat tu. Nah, terjemah lagi. Tak ayat. Dah ayat sahur ada tepek-tepek dinding ayat tu. Itu jaminan khusus kepada orang bertakwa. Tapi kita nak ke agama ni, tapi takut kan, guna-guna kan, lagi tak cari makan kan. Dan ni dia tak beriman ayat Quran. Beriman tapi keyakinan dia kurang. Sebab apa keyakinan kurang? Peksa balik lah. Maya nampak dah tinggal, puasa nampak dah tinggal. Sebab apa tak yakin juga Anda peksa balik lah. Sembayang peksa mana sempurna dak zahir batin. Puasa peksa mana sempurna dak zahir batin. Masuk bulan Ramadan, cerita kelebihan bulan Ramadan, cerita anugerah bulan Ramadan, cerita ganjaran yang ada bulan Ramadan. Tapi kita ni cukup syarat dah nak terima anugerah ganjaran Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Daripada bulan Syaban itu, dengan masa habis bulan Ramadan masuk bulan Syawal, bertambah dak keyakinan kita kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya je apa sebalik amalan kita itulah. Amalan kita tu pula muhasabah lah. Tapi nak muhasabah ni kena belajar kuat sikit lah. Kena muhasabah macam mana? Nak merenung gitu. Nak muhasabah, nak kira ni kira dengan ilmu lah. Lepas tu kita belajar semua. Belajar sepanjang masa. Cuma dalam Ramadan itu kendala sikit dah. Dan tarik tak ada kelas. Cuma boleh buat tazkirah je lah. Sini 8 rakaat sini 8.
Buat tazkirah. Tepat buat tazkirah. Tepat. Dah buat lapang takut orang balik. Oh, pandang tu. Tepat buat tazkirah. Lama, setengah jam. Biarlah setengah jam. Biar balik sama dengan orang 20. Nak sungguh. Ada 20 dah. Gitulah, biar ambil masa sikit. Biar panjang sikit. Sebab apa kita ambil kesempatan? Sebab kelas garik tak ada dah. Satu lagi pula kita ambil kesempatan. Sebab apa? Ramai muka-muka baru. Muka-muka baru ni separuh lebih. Separuh lebih apa? Sangat tepat. Tiga suku tu muka baru. Kita ambil kesempatan lah. Tapi kesempatan ni jangan duk cerita semata-mata cerita kelebihan Ramadan. Terpedaya. Yalah, cerita kelebihan Ramadan, rahmat, keampunan, merdeka dari neraka, cerita itu semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang duk cerita kelebihan semua kena cerita kat prasyarat dia, penekanan kepada ilmu. Itu mustahil. Sebab apa? Orang mari tu maknanya dia boleh mari sejak surah. Buktinya dia boleh mari ya? Lepas isyak tu boleh mari. Tahu kan kita ajak bulan lain pagi tak boleh mari. Ada ikut sepatutnya dah. Kena. Baik lepas isyak dengan lepas garik ni mana mudah mari? Cuba kita buat kelas lepas isyak. Nak ngaji tak? Tak kelas lepas isyak. Mana kamu? Maknanya kalau lepas isyak dia boleh mari surah bala kita ni, maknanya kalau kita ni biar buka minda dia, biar dia nampak tengok ilmu, insya-Allah dia boleh mari lepas garik. Dia kadang-kadang tak mari pakai ni, dia tak faham bab ilmu. Akhirnya nampak bulan Ramadan lebih. Lepas tu dia mari pula dia cerita kelebihan. Tertipu kan? Maka dia rasa bahawa dia sudah dapat kelebihan. Habis Ramadan, habis dah kelebihan, nak hari dahnya. Mari bila pula? Nanti ada kelebihan pula. Bulan Ramadan akan datang. Jadi macam itulah dia. Tapi kalau kita cerita nak dapat kelebihan ni, prasyarat dia banyak. Kita kena buat persediaan selama 11 bulan. Maknanya kita kena ada sejid surah semua. Mudah-mudahan terbuka hati dia. Tadilah dia boleh mari. Bulan Ramadan lepas bukan lepas isyak je. Siang hari lapar, letih. Dah lepas kan siang hari dah letih. Pula dia boleh mari tiap-tiap malam. Sepanjang bulan dia boleh mari. Hak belajar ni kalau kata tak boleh mari tiap-tiap malam pun, marilah 3-4 kali ke seminggu. 2 kali ke seminggu, kurang-kurang. Tu kurang dah tu. Kalau kelas tu ada tiap-tiap malam, kalau kita mari 3 kali seminggu tu kurang dah. Sampai mana boleh mari. Kalau ikut kepada dia boleh mari bulan Ramadan. Tapi tadilah dia tak terbuka hati dia. Tak terbuka maklumat berkaitan kepentingan ilmu. Katakan. Pertama sekali bab ilmu pegangan terutama sekali. Sebab apa nak dapat keyakinan tu lah. Pegang dah. Keyakinan tu kurang. Orang Islam dia pun tengok naik Islam jatuh. Nampak Islam tak nampak. Tak jadi nampak raya. Naik macam Mesir tu, kuat dah tu. Jatuh. Kena Islam ni apa je kena buat peseng. Jangan Islam sangat lah. Tu mana. Jangan Islam sangat. Islam susuk-susuk pun ni. Dah. Naik sikit je, bukan naik molek pun laginya. Tak ada buat gapa-gapa pun laginya. Tak ada ubah-ubah perlembagaan pun laginya. Cuma orang tu orang yang mirip Islam. Perjuangan nak laksana Islam. Tapi tak buat pun lagi, awal-awal lagi awal catah. Lepas tu marilah tak yakin dalam hati kita ni mana pulak ni. Tempat yang terbaik dah. Bumi anbiya pulak. Orang-orang pula betul-betul orang kuat agama, kuat semangat perjuangan dia, kuat akidah dia. Tak naik juga. Dah kita ni mana gamuk. Jadi mari dah yakin pula kan. Nak keyakinan tu payah tu. Tu pergi kepada amal ibadat. Bukan tak ada pegangan tu. Tapi pegangan dak kuat. Nak kuat pegangan pergi pada amal syariat. Ni kita bulan Ramadan. Perbanyakkan amal syariat. Disebut kata perbanyak amal syariat di bulan Ramadan sekarang ni. Sebab kata perbanyak amal ibadat. Ibadat sunat ada.
gada amal ibadat wajib bertambah. Sembahyang 5 waktu bertambah jadi 10. Tak, sama je. Perbanyak sunat. Sembahyang sunat, baca Quran sunat belaka tu. Jadi kita nak perbanyak amal sunat, amal wajib kita sudah sempurna, selesai belaka dah sebelum masuk bulan Ramadan. Taubat pun selesai dah sebelum masuk bulan Ramadan. Sebab apa? Taubat adalah amal yang wajib. Wajib ijma' ulama. Kita masuk bulan Ramadan, dosa dah lepas-lepas dah. Dosa kita dengan Allah Ta'ala, dosa kita dengan anak Adam, kita tidak bertaubat, tidak mencukupkan rukuk. Masuk bulan Ramadan, orang sembahyang sunat, buat ibadat sunat, kita main sunat, ibadat sunat retek. Orang baca Quran, kita baca Quran retek. Orang berzikir, kita berzikir retek. Dengan amal sunat, perbanyakkan amal sunat. Kalau amal wajib tak sempurna, tak terima amal sunat kita. Itu perlu pada penekanan ni, perlu pada masa tasir Ramadan. Tekan bab taubat contohnya. Jadi kita untuk sah pegangan tadilah, biar kita mengaji, kita berpegang dengan sifat 20. Untuk sah pegangan, untuk kuat pegangan, pergi pada amal syariat. Terlalu sikit lagi. Demikian lagi, tidak sah iman dan jadi kafir di sisi Allah. Faham boleh tu? Kafir di sisi Allah. Mana apa ni? Ini bab pegangan. Adapun bab percakapan zahir, Tuhan tak ada dia cakap mulut. Tu dari segi hukum dunia pun murtad kafir. Ini dari segi manusia pun kafir, di sisi Allah Taala pun kafir. Hak ni dak ni, bukan hak masalah mulut. Ni masalah pegangan. Tiada sah iman. Ini pegangan tidak sah. Dan jadi kafir di sisi Allah Taala. Orang-orang yang tidak peduli. Tidak peduli. Tidak peduli, ada tak kata, tiada pun tak kata. Mana ada Tuhan tak pegang, tak ada Tuhan pun tak cara, bahkan semata-mata senyap, tak sah pegangan dia. Kafir ni Allah Ta'ala. Apa ni? Tidak berpegang dengan akidah sifat 20. Salah satunya adalah berkaitan dengan sifat wujud. Dia buat misal je ni. Samalah dengan hak kudrat, iradat, samalah. Dia tak berpegang dengan akidah dia Tuhan yang menjadikan segala-galanya. Pegang kain air bekas pun tak, pegang pisau bekas pun tak, pegang tuan bekas pun tak, kafir kau. Kena pegang dengan akidah kita, sekalian perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baru sah iman dia. Adapun pada zahir, orang tak ada pegangan tadi ni, adapun pada zahir dihukum akan dia Islam jika ia berasal keturunan Islam. Kalau mak ayah di Islam, kita hukum di Islam lah. Islam mana ni? Islam baka yang kita panggil tu, yang diterima daripada mak ayah. Selagi Islam dia diterima daripada mak ayah, dia tidak batalkan, selagi tu dia orang Islam. Dia batalkan ni, dia cakap Tuhan tak ada, Tuhan lemah, tu batal. Dia batal Islam yang diterima daripada mak ayah. Mana apabila mak ayah Islam, dia dihukumkan Islam walaupun tidak pernah sepanjang hayat dia asyhadu alla ilaha illallah. Mana orang tak pernah asyhadu ni? Orang tak pernah mayang lah. Kalau orang pernah semayang, sana tasyahud ada asyhadu. Orang tak pernah semayang, tadi dah Fatihah pun tak reti, tasyahud pun tak reti, tak pernah asyhadu. Tapi mayah di Islam dihukumkan sebagai orang Islam. Maka wajib atas orang yang hidup membicarakan kematiannya apabila mati. Dah dia orang Islam, terus cara orang Islam. Tapi pegangan dia pegang tak Allah Ta'ala ada, tak pegang. Dia pegang Allah Ta'ala tidak ada permulaan, tak pegang. Dia pegang Allah Ta'ala tidak ada kesudahan, tak pegang. Itu orang ni, orang yang kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun hukum zahir dia sebagai orang Islam. Selagi tadilah, selagi dia tidak membatalkan Islam tadi dengan perkataan, contohnya Tuhan lemah, dia kata Tuhan jahil, tu dia membatalkan Islam, dia tiba dengan ayat. Hal ni dinamakan murtad. Wal-iyazabillah. Wallahu a'lam. Habis dalam tajuk dia berkaitan dengan ilmu usuluddin. Huraian sifat yang pertama, wujud, artinya ada. Habislah. Masuk pada hak wajib tahu secara satu-satu, iaitu sifat 20. Wallahu a'lam. Tuan lagi tu. Ayat. Apa? Ya.
Jual boleh ketah je. Jual duit boleh ketah je. Jual ketah je lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna masabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilma bis salihin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.